Oh, makasih yang pertama. Makasih. Ya, teruskan perkongsian lah, saudara-saudara. Ya, Basir Sirda, Waalaikumsalam. Azizan Jaafar, Waalaikumsalam. Man Osman, Waalaikumsalam. Masli, Waalaikumsalam. Ibsi Nizam, Waalaikumsalam. Norizan Osman, Waalaikumsalam. Rosnah, Waalaikumsalam. Encik Comot, Waalaikumsalam. Muizzi Syafi, Intan Zalinda, Warung Kuda-Kuda, Umar Ammar, Norano, Jumaat Muhammad Armi, Hanif Ledang Johor, Mat Roy. Tuan-tuan tak apa nampak betul. Tuan Zazali, Tuan Mat Ambi, Syam Rizal. Mohon saudara dan saudari berkongsi banyak-banyak live kita pada malam ini. Semalam saya mohon maaf, malam kita rehat sekejap sebab menghormati Maulid Nabi. Ya Tuan Sahabat, Ya Rahmat, Tuan Rahmat, Waalaikumsalam. Abi Aris Idris, Waalaikumsalam. Mak Daniel, Waalaikumsalam. Apa cerita hari ni macam-macam cerita ada. Teruskan perkongsian saudara. Dan sedia maklum dekat PWTC pun tengah ada mesyuarat kan. Mesyuarat, tak tahulah mesyuarat apa kan. Tak tahulah mesyuarat apa. Macam-macam lah kan. Suara Bar ni cerita macam-macam lah kan. Informer kat media sosial ni cerita macam-macam lah. Itu biasa tuan-tuan. Sebab sekarang ni macam-macam duk ada tuan-tuan kan. Daripada satu isu ke satu isu, dia tak boleh habis tuan-tuan kan. Darurat tak jadi, tapi ada pula yang cadang. Minta PM usulkan cadangan daruratkan negara kita. Itu Speaker Dewan Negara Tan Sri Raih Yatin. Betul tak? Yang sebelum tu ada isu bersatu minta nama calon timbalan menteri daripada UMNO. Macam-macam isu lah. Yang hari ni pun ada isu juga. Hari ni dengar cerita Tun Mahathir nak comeback jadi Prime Minister. Dia nak buat kerajaan perpaduan demi selamatkan negara. Jadi isu politik kat Malaysia ni memang luar biasa tuan-tuan. Kalau kita terlampau layan silap bulan, kita pun boleh keliru dan sakit tuan-tuan. Sebab politik tak ada pause button tuan-tuan. Dia tetap berjalan sebab masalahnya kerajaan yang ada hari ini tak kukuh. Dia ada 113 kursi saja. Itu pun dengan cerita bersatu tak meyakini yang mereka ada 113 kursi. Sikit sangat no. 2 kursi yang lebih. And lebih satu saja. Lebih 2 lah. 113. Kalau 2 tak menyokong, makna kerajaan ni tak ada majoriti lah. Jadi kerajaan minoriti. Bila kerajaan minoriti ni, dia teragak-agak lah. Nak usulkan bajet pun takut tak lulus lah. 221 orang ahli parlimen saja. Asal 222. Meninggal seorang, tinggal 221. Dekat negara-negara lain, pemimpin negaranya pening kepala nak menyelesaikan masalah rakyat. Di Malaysia ini berbeza sikit. Rakyatnya pening kepala untuk menyelesaikan masalah 221 orang pemimpin dia. 221 ni bukan ramai mana pun, tak ramai mana pun. Tapi 221 orang punya kepala ni 32 juta rakyat Malaysia. Jadi keliru habis tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar saudara dan saudari? Saya Ismi Rakyat. I am from Baling, Kedah, Darul Aman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama lagi pada malam ini untuk meneruskan perjuangan kita demi agama, bangsa dan tanah air. Sekali lagi saya mohon saudara dan saudari berkongsi video live pada malam ini. Semoga perkongsian kita akan meningkatkan lagi tontonan kita pada malam ini. Okey tuan-tuan, macam pandai. Oh, macam pandai. Saya tak pernah kata lah pandai. Jadi dalam dunia ni tak ada orang yang paling pandai dan tak ada orang yang bodoh pun. Jadi dalam soal ni kita rakyat bolehlah mengemukakan cadangan dan pandangan masing-masing. Ini negara demokrasi, belum lagi darurat. Kalau darurat ni tak boleh nak bersuara lagi. Sebab di negara-negara demokrasi ni kebiasaannya orang menggelarkan darurat tu sebagai undang-undang tentera. Jadi kalau darurat ni tak ada orang boleh bersuara lah. Kalau bersuara nanti takut kena tangkap di bawah undang-undang darurat. Sekarang ni belum darurat, maka kita masih ada lagi hak asasi, masih ada kebebasan bersuara. Kita boleh cakap apa saja. Yang penting tidak melanggar batas-batas sempadan yang telah ditetapkan. Ni ada yang sampai menghina raja, mempertikaikan perkara-perkara hak istimewa dalam perlembagaan. Itu orang-orang yang perlu ditangkap sebab dia nak merosakkan sistem dan cuba mencetuskan masalah dengan institusi Raja-Raja Melayu. Tidak? Sebab institusi Raja-Raja Melayu ni bukan badan politikal, bukan badan politik. Betul? Yang Menteri Agung tu ketua negara. Ketua kerajaan tu Perdana Menteri. Kita lawan hari ni setakat level Perdana Menteri dengan ketua pembangkang je. Lebih dari itu kita tak langkah. Kalau kita langkah lebih daripada Perdana Menteri, bermakna kita bermasalah, tuan-tuan. Bukan institusi Raja-Raja Melayu bermasalah, kita yang bermasalah. Okey tuan-tuan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada soalan lagi ni. Siapa calon TPM? Saya tak tahulah. Saya ni partimen. Jadi kalau ikut tanya saya kata ikut hierarki lah. Hierarki jawatan dalam UMNO. Dan jawatan-jawatan tu mestilah yang dimenangi ketika pemilihan UMNO 2018. Kalau jawatan tu lantikan dari presiden, tak bolehlah jadi timbalan Perdana Menteri. Hari ni presiden kita Dr. Zahid Hamidi. Timbalan presiden kita Tok Mat Hassan. Naib presiden kita Mak Sabri dan yang lain-lain. Jadi itu pilihan-pilihan yang ada lah. Betul lah, kena ikut hierarki. Kalau tak ikut hierarki, masalah nanti bergaduh sesama sendiri. Dan kalau boleh tu, kalau nak jugalah jawatan timbalan Perdana Menteri tu, kena pilihlah pemimpin yang ikut hierarki dan popular di kalangan akar umbi UMNO sendiri. Jangan ambil orang yang tak popular. Jangan ambil orang yang orang bawah tak suka. Contoh orang duk mencadangkan Datuk Seri Isyamuddin On. Itu orang bawah tak suka. Orang atas mungkin suka, tapi orang bawah tak berapa suka. Jadi kalau ambil dia pun, dia tak mengubah apa-apa pun. Malah mungkin akan menyebabkan ketegangan dan perpecahan yang lebih hebat di akar umbi. Satu lagi tuan-tuan, adakah kalau dia orang nak bagi jawatan TPM ke UMNO ni, majoriti mereka boleh bertambah? Ataupun sekadar satu perangkap atau kerana terdesak sebab tak lama lagi nak bajet, takut bajet tak lepas ke apa ke, wallahualam lah, tiba-tiba orang tua kata masakan tempur bersarang rendah kalau tidak ada apa-apa. Mana mungkin tiba-tiba orang menawarkan jawatan TPM tanpa ada sebabnya. Sebab sebelum ni tak tawar pun jawatan TPM kepada UMNO. Dah 8 bulan ke 9 bulan kerajaan ini tertubuh. Jadi kita harap tu, dan tawaran tu tawaran kepada UMNO, bukan tawaran kepada mana-mana individu.
Bila kata tawaran kepada UMNO, UMNO lah yang kena buat keputusan siapa yang layak dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kalau nak Perdana Menteri buat keputusan, masalah lah. Saya Perdana Menteri itu bukan main daripada UMNO. Kalau Perdana Menteri itu main daripada UMNO, no problem lah. Kalau ikut kata Anwar Musa ni bagi saya tak boleh pakai lah. Kan? Anwar Musa ni bagi saya lah, orang bawah saya ni tak boleh pakai lah. Kan? Tadi saya dengar live dia dekat Malaysia Gazette. Dia kata kena serah lah kepada Perdana Menteri untuk pilih siapa. Kalau Perdana Menteri nak Datuk Isyamuddin On, nantilah Datuk Seri Isyamuddin On. Dia lupa kot. Yang Perdana Menteri kita ni bukan dari parti UMNO. Perdana Menteri kita ni Presiden Parti Bersatu. Kalau Presiden Parti Bersatu nak buat keputusan untuk UMNO, jenuh lah. Kalau ikut kata Anwar Musa tu jenuh lah. Baiklah kita bubarkan UMNO, kita masuk Bersatu. Senang bagi Muhyiddin buat segala keputusan. Betul tak? Kalau ditawarkan kepada UMNO, UMNO lah buat keputusan. Betul tak? Kenapa Perdana Menteri nak buat keputusan? Perdana Menteri itu bukan Presiden UMNO. Ini masalah tuan-tuan. Bila parti kecil jadi ketua, parti besar jadi badan dan ekor. Jadi masalah tuan-tuan. Pasal dari segi kemampuan Parti Bersatu tu, dia tidak boleh nak menguasai UMNO. Sebab parti dia parti yang kecil, sampai orang duk kata kereta api tinggal kepala. Tidak. Tapi kereta api tinggal kepala pun mereka menjawat jawatan-jawatan penting dalam kerajaan. Maksudnya dari jawatan Perdana Menteri, dari jawatan Menteri Paling Kanan, Perdagangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Maksud rakyat kena tahu, yang menguasai ekonomi hari ini 100% adalah Parti Bersatu. UMNO langsung tak dibawa untuk bersama untuk ekonomi negara kita. Jadi hari ini kalau ekonomi jatuh tu, rakyat tanyalah Bersatu. Kalau tanya UMNO pun tak guna. UMNO nak jawab bagaimana? Kalau tanya Anwar Musa, dia pandai jawab lah. Dia pusing sana, dia pusing sini. Sebab apa? Sebab dia hari ni lebih kepada Bersatu. Cuma badan duduk dalam UMNO lah. Nak lompat Bersatu, bimbang. Takut tak ada kerusi di pilihan raya ke-15. Duduk dalam UMNO. Tidak, tapi lebih kepada menyebelahi Presiden Bersatu. Okey tuan-tuan, no? Waalaikumsalam. Apalah. Macam Datuk Seri Isyamuddin tak boleh lah. Kan? Kita orang Melayu ni bukan mudah lupa. Kan? Masa 22 bulan kita jadi membangkang. Masa tu, adakah tuan-tuan nampak Datuk Seri Isyamuddin On ni bersuara menentang kezaliman yang dibuat oleh rejim Pakatan Harapan? Tak ada, dia mendiamkan diri saja. Malah kalau ikut kata kita punya hero kita lah, Lokman Adam, dia buat aduan kepada lembaga disiplin UMNO yang ketika itu dipengerusikan oleh mantan Peguam Negara Tan Sri Effendi Ali. Tapi sayangnya ya, kita adu tentang Isyamuddin yang dikatakan punca menyebabkan berlaku lompat parti besar-besaran di Sabah dan yang lain-lain lah. Tapi sayangnya Isyamuddin ni kebal. Sebab biasalah anak bangsawan. Datuk dia pengasas UMNO. Arwah ayahnya Perdana Menteri. Betul tak? Lokman Adam tu bukan anak bangsawan. Anak biasa-biasa macam saya lah. Anak penerai getah. Suara kita ni manalah mereka nak layan sangat. Disebabkan Isyamuddin ni anak bangsawan, maka dia tak dikenakan lah. Sebarang tak dibawa menghadap ke lembaga disiplin. Maka Tan Sri Effendi pun Effendi Ali pun letak jawatan juga, sebab dia pun tahulah aku pun bukan anak bangsawan ni. Sebab itu cerita tuan-tuan lah. Cerita benar-betul lah. Jadi dia ni tak boleh. Dia ni pun semua orang tahulah. Dia dengan Azmin tu besan dengar cerita, wallahualam lah. Lebih-lebih saya tak tahulah. Tapi semua orang tahulah perangai Isyamuddin ni. Tak boleh lah. Tak boleh. Kalau dia naik jadi timbalan pun, dia akan jadi, orang Melayu kata,
dalam pulut ada jarum. Dia akan jadi masalah kepada kita lah di bawah akar rumbi ni. Dan dia tentu akan menyebelahi Azmin dan Muhyiddin. Tengok tak di Langkawi baru-baru ini tu. Kan? Yang dia boleh tersampak dengan Mahathir kan. Dia dengan Azmin juga. Ketika Pakatan Harapan berkuasa, mereka berdua bercuti pula di Mak Ribi. Tak nampak gambar tersebar tu. Jadi ada konflik kepentingan yang banyak lah. Kalau kepada penyokong Datuk Seri Syamuddin nak kritik, saya kritik lah, no problem lah. Saya bukan ada apa-apa kepentingan politik yang banyak lah UMNO. Kita masuk UMNO ni sebab kita nak berjuang je. Bukan kita masuk UMNO ni kerana jawatan dan nak habuan. Sebab kita dah tahu lama dah penyakit UMNO ni, dia bukan milik anak-anak penerai getah, anak-anak petani tu, bukanlah. Dia milik anak-anak bangsawan yang kaya-kaya kan. Tapi kalau yang anak-anak orang biasa ni berpeluang dalam UMNO tu, alhamdulillah lah. Tapi kena kerja kuat sikit lah. Tapi jangan buat kerja macam saya. Kalau buat kerja dengan saya memang tak ada peluang. Pasal saya cakap benda betul. Yang betul kita kata betul, yang salah kita kata salah. Itu prinsip kita. Sebab kita yakin rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan 9/10 rezeki itu dari perniagaan. Bukan rezeki itu daripada pemimpin, dan bukan rezeki itu 9/10 daripada politik. Itu cerita tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Cakap betul tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan, kita kena cakap benda yang realiti. Kita orang Melayu ni, kita dah tahu dah benda ni semua. Bukan kita tahu. Macam orang buang Lokman contoh. Kan? Orang Melayu sebenarnya sakit hati. Orang Melayu tengok, kerana Syamuddin anak bangsawan, anak orang kaya, dia kaya-kaya. Maka Lokman ni orang biasa-biasa. Harta pun tak ada. Duk meniaga sate tuan-tuan. Sendiri cucuk, sendiri bakar, sendiri makan kadang-kadang tu tuan-tuan. Betul tak? Kan? Tapi dia berani. Perbezaan dia dengan Syamuddin ni banyak. Kan? Lokman ni masa kita kalah 22 bulan tu, dia berani lawan, dia berani menentang, sampai dia mensikukan diri dia. Last kali dia pula yang keluar masuk mahkamah kerana mempertahankan perjuangan UMNO. UMNO sebuah perjuangan, kata Dr. Zahid Hamidi. Tapi yang pelik hari ni, kan, orang-orang macam Syamuddin ni pula, kan? Yang ketika 22 bulan kita hilang kuasa, dia tak berjuang pun. Pergi mana pun tak tahu tuan-tuan. Ke mana pun tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni bila ada kuasa sikit, ada jugalah yang duk pulun nak angkat dia sebagai timbalan menteri. Tak payahlah cari pasal lagi. Jangan jadi serupa tikui, repair lah bu. Betul tak? Nanti orang kata kita kena bersatu. Orang Melayu kena bersatu. Masa kita berpecah belah dulu. Masa kita kalah dulu. Siapa yang duk seru orang Melayu kena bersatu, orang Melayu kena bangkit, kita lawan Pakatan DAP, Pakatan Harapan. Siapa? Adakah Syamuddin ni? Adakah KJ ni? Mana ada lah dia orang ni tuan-tuan. Betul-betul play safe. Melindungi diri sendiri je. Sedangkan pemimpin besar macam Najib Razak berlawan walaupun ada tekanan yang teruk berkerajaan, pendakwaan tanpa henti dan sebagainya. Tok Zahid berlawan, tak mau bersama dengan Mahathir sampai didakwa di mahkamah. Ahmad Mazlan berlawan sampai didakwa di mahkamah. Maka pemimpin-pemimpin kita yang hebat berlawan ni semua didakwa di mahkamah. Maka bila ada kerajaan langkah syaitan, geng-geng ni jugalah buat langkah syaitan, maka yang tikuih bawah terowong ini yang diangkat sebagai menteri-menteri. Yang ni duk meroyan sangat ni pun ya, tikuih bawah terowong ni. Masa berkuasa dia lah pejabat. Masa hilang kuasa kena orang-orang macam kita lah yang berlawan. Tidak. Okey tuan, ada persoalan tuan. Cakap benda betul yang benda ni kita cakap benda betul tuan. Ni realiti. Kita sampai bila kena tipu dengan orang macam Syamuddin ni? Orang macam KJ ni, sampai bila kita nak kena tipu? Kita bukan tak tahu orang ni bagaimana betul. Masa susah kita kena ingat, masa kita susah dulu, siapa duk lawan tu? Siapa yang bawa gelombang fenomena bosku tu sampai gelombang dia bangkit, orang Melayu pakat bersatu, anak muda pun mai sokong kepada UMNO. Siapa dia? Itu Najib Razak. Tapi hari ni tengok
Kan orang buat kat dia macam tak penting lagi lah. Masa tak ada kuasa dia sangat penting. Kan beliau Luqman Adam kan yang lain-lain sangat penting. Bila dah dapat kuasa, orang-orang yang berjuang tak penting lagi. Ini memang penyakit dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu penyakit ni, alhamdulillah. Sebab tu anak-anak muda ni sebelum nak masuk UMNO ni, kalau orang ajak, "Mailah anak-anak muda, mailah guys anak muda masuk UMNO." Kita ni anak-anak muda kena tanya diri kita dulu. Kita nak masuk UMNO ni kerana semata-mata perjuangan saja. Tahu kita nak masuk UMNO ni kita bercita-cita untuk mendapatkan jawatan atau nak jadi wakil rakyat. Tapi kalau kita ni masuk kerana ada bercita-cita nak jadi wakil rakyat, nak berjawatan, kita akan tanya diri kita dulu. Ayah aku ni bangsawan kah? Pak-pak menakan aku ni yang ketua-ketua besar lah UMNO kah? Kalau tak ada tu, janganlah mengharap sangatlah. Kalau dapat tu, nasib-nasib lah. Ni biasa tuan-tuan. Ni biasa. Okey tuan-tuan, apa soalan tuan-tuan? Tebuk atap. Tebuk atap, saya tak tahulah tebuk atap, tebuk apa. Kita dulu straight to the point, perjuangan kita muafakat nasional. Dia orang nak buat, dulu pun kita dah larang dah. Sebelum tertubuh kerajaan dengan Muhyiddin ni, kita jangan. Kita kata jangan, mereka nak juga. Bila nak juga tak apalah, dia kata sementara. Last kali nak kekalkan. Bila nak kekalkan bergaduh sesama sendiri. Bila gaduh sama sendiri, macam-macam cara lah orang nak lemah tuan-tuan. Dia tak kira siapa dia pauk tuan-tuan. Biasalah. Sampai nak darurat negara kita. Tapi nasib baiklah kita pakat lawan. Kita lawan, kita tentang darurat. Kenapa? Agenda darurat yang nak dibuat oleh Muhyiddin, Azmin, Anwar Musa ni. Kenapa? Sebab kita sayang kat rakyat. Kita ada frame of reference, empati yang tinggi kepada rakyat. Sebab kita tengok statistik data. Hari ni pun tiap-tiap bulan 10,000 orang rakyat kita hilang pekerjaan. Ini belum darurat. Kalau darurat tuan-tuan, angkanya akan meningkat 100 ke 200 ke 300% tuan-tuan. Sebab tu kita menolak agenda darurat. Sebab kita ada was-was kenapa tiba-tiba Muhyiddin nak daruratkan negara kita. Sedangkan kalau atas alasan pandemik COVID-19, kalau kita tengok statistik data dia, kebanyakan yang positif tu adalah di dalam penjara-penjara di dalam negara kita. Yang paling banyak lah. Dan alhamdulillah jumlah jangkitan pun dah mula menurun. Terima kasih kepada frontliners yang bertugas lumus lah untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Yang kat Sabah tu, dia memang salah Muhyiddin. Muhyiddin nak melebarkan sayap kekuasaan dia, maka berlakulah pilihan raya negeri Sabah. Dia memang salah dia. Pasal mereka pergi usik. Dia orang pergi usik depa kan Musa Aman sebelum ni duduk diam dah. Ada 36 kes ke mahkamah. Tapi yang peliknya, saya pun tak tahulah macam mana kerajaan Muhyiddin ni boleh menggugurkan kes-kes Musa Aman. Bila gugur kes, maka berlakulah langkah membeli semula wakil-wakil rakyat dari warisan. Dan Musa Aman ni berjaya lah. Maka nak tubuhlah kerajaan baru. Tak berjaya sebab usul bubar DUN yang dibuat oleh Syafiq Abdal diterima molek oleh yang di Pertua Negeri. Maka mengikut undang-undang berlakulah pilihan raya negeri. Berlaku pilihan raya negeri, bermulalah pandemik. Selepas pilihan raya tu pandemik COVID-19 di negeri Sabah. Itu cerita yang sebenar lah. Okey tuan-tuan. Ada persoalan tuan-tuan? Kubaha hancur BN, hancur. Orang-orang macam Isyamuddin ni, ini orang-orang yang sebenarnya menyebabkan wujud angle antara kepimpinan dan akar umbi. Sebab hari ini kita nampak ada selintir kepimpinan kita tidak lagi membawa agenda-agenda perjuangan akar umbi.
Mereka lebih kepada membawa agenda Isyamuddin on. Ini cerita je lah. Biasalah anak bangsawan, anak pengasah Tok Wan pengasah UMNO, arwah ayah menteri. Tidak, anak orang kaya. Orang kaya. Tidak. Biasalah orang kaya ni tuan-tuan. Diutama kita ni pejuang-pejuang biasa ni. Anak-anak driver teksi, anak-anak petani, anak-anak mereka getah ni, kita hanya diperlukan masa susah saja. Masa senang, orang tak pandang kita dah. Betul. Ni biasa tuan-tuan. Masa susah dulu saya beritahu tuan-tuan, saya duduk lawan dulu. Oh, macam-macam orang telefon saya tuan-tuan. Orang besar-besar tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila ada kuasa tuan-tuan, seorang pun tak ingat kat saya tuan-tuan. Dia kata, oh hebat sungguhlah mereka. Saya tak bohong tuan-tuan lah. Masa kita kalah, kita duk lawan tu, macam-macam orang besar call kita. Tapi bila menang tuan-tuan, tak ingat kita tuan-tuan. Oh macam ni perangai saya kata. Tak apalah. Kita tak selama-lamanya kita akan senang. Suatu masa mungkin kita akan jatuh. Sejatuh nanti. Tak tahulah orang kata. Macam cakap tak ada. Okey tuan-tuan, ikhlas sudahlah. Okey tuan, ada apa soalan tuan? Lan kawa, apa stand UMNO nak rebut TPM? Bila masa UMNO nak rebutnya? Yang nak jadi TPM sangat, duk dengar cerita Anwar Musa ni. Dia kata, kalau Muhyiddin nak Isyamuddin, nantilah Isyamuddin. Mana ada UMNO minta TPM pun. Muhyiddin tu, dia tawarkan sebab dia terdesak. Dia tu tikui nak repair labu. Lagi dia repair, lagi rosak labu tu. Tapi nak buat macam mana? Betul tak? Yang elok, yang molek ada, kita tak mau. Kita nak yang bermasalah juga. Sebab Muhyiddin Azmi ni tak ada kih mahkamah. Memanglah tak ada kih mahkamah. Sebab tak siasat dan dakwa. Cuba siasat tengok. Ada duri, tak ada duri. Isti ada durinya. Tidak, tak bermakna yang tak dakwa di mahkamah tu bersih. Tak bermakna yang dakwa di mahkamah tu kotor. Banyak pendakwaan di mahkamah tu pendakwaan selektif, bermotifkan politik. Tujuan dia nak mecah belahkan orang Melayu yang menyokong kepada UMNO, supaya orang Melayu ini melihat UMNO sebuah parti yang tidak ada integriti dan kredibiliti. Maka orang Melayu terpaksa milihlah Parti Bersatu, parti yang ada integriti dan berkredibiliti. Kan, kalau you masuk Bersatu, you peluang lebih tinggi lah. Tambah-tambah kalau you berani lawan UMNO, you bukan wakil rakyat pun boleh naik senator, lantik timbalan menteri, ataupun boleh jadi chairman mana-mana GRC. Okey, hebatlah tu. Bosku memang anak bangsawan, tapi bosku ni dia berjiwa akar umbi. Dia tak berjiwa macam Isyamuddin on tu. Isyamuddin on tu, sepupu sendiri pun dia tak pertahankan tu. Bosku ni dia bawa banyak perubahan dalam UMNO ni. Tuan-tuan, dulu-dulu lagi lah tak ada pula. Dulu-dulu di zaman Mahathir tuan-tuan, ni bangsawan dari Kerala ni, nak bertanding presiden pun tak silap saya kena ada sokongan kuota 63 bahagian. Lepas tu yang mengundi pun 12,000 orang saja. Masa itu siapa yang hancurkan semua tembok-tembok bangsawan dalam UMNO ni? Bosku lah yang hancurkan. Tak ada lagi lah nak kuota-kuota ni. Siapa-siapa nak bertanding pun boleh tawarkan diri lah. Tapi kalau bukan geng, jangan harap menang lah. Dia kena ada geng. Tak ada geng tak boleh. Ni biasa politik tuan. Bosku yang banyak buat perubahan naknya. Yang duk angkatnya orang macam Tun Faisal, orang macam Ashraf Wajidi, lagi siapa lagi? Banyak. Ahmad Mazlan, lagi siapa lagi? Ramai diberi peluang oleh bosku. Bosku yang duk bagi peluang kepada orang politik biasa ni. Kalau harap kepada Mahathir, tak maaf dah. Dan okey tuan. Tapi biasa tuan, bila pimpin tu dia berjiwa rakyat keterlaluan, dia terlampau nak menyebelahi rakyat, biasanya dia akan dijatuhkan. Tidak? Macam saya lah bekas askar. Kalau ada pegawai-pegawai tu baik sangat dengan orang bawah, dia susah naik pangkat.
Dia biasa tuan-tuan. Kan? Kalau pegawai kita, tak kira lah mana-mana jabatan lah, askar ke apa-apa jabatan, kalau bos kita tu baik sangat dengan orang bawah, pangkat dia susah tuan-tuan. Najib Razak siapa tu lah, dia baik sangat dengan orang bawah. Dia nak buat apa pun, dia buat untuk orang bawah. Dia buat GST tu untuk tolong orang bawah. Jadi orang atas tak suka. Lah anak Tuan Mahathir semua toke-toke besar. Daim tu semua toke-toke besar. Kawan-kawan dia Wilson Tan, Robert Kok, semua toke-toke besar. Toke-toke besar tak sukalah benda-benda macam ni GST. Tapi dia buat tu kerana apa? Untuk wujudkan aliran tunai dalam negara. Dari aliran tunai itu dia boleh bantu golongan-golongan seperti M40 dan B40. Kita dapat beri bantuan sara hidup dan sebagainya, dan tak ada lagi bisnes-bisnes black market. Orang tak boleh nak tipu cukai lagi. Kalau zaman SST macam hari ini, sentiasa orang tipu cukai tuan-tuan. Itu cerita dia. Dia boleh tak buat GST. Tidak. Dia boleh tak buat GST. Dia teruskan SST. Tidak. Tapi rakyat bawahan dapat apa? Ekonomi negara bagaimana? Macam hari ini, tak ada GST. Kelang kabut tak negara kita? Kelang kabut. Kalau ada GST ni, stable tak? Ekonomi, aliran tunai kerajaan dalam negara saja. Macam dia buat dulu. Setahun 40 bilion lebih. Masa ekonomi jatuh, kerajaan tak bergantung pun dengan Petronas sampai macam hari ini. Hari ini Petronas sampai tanggung rugi tuan-tuan. Habis duk bergantung dengan Petronas aja. Ada cukai yang baik, cukai yang mulia. Depa kata tak baik, dia orang hapuskan, buat cukai SST. Okey tuan-tuan. Ada apa soalan tuan-tuan? Makasihlah yang duk share tu. Syamuddin lah. Syamuddin tak payahlah. Kalau kata dia dilantik sebagai TPM, itu bukan perkara ajaib tuan-tuan. Itu bukan perkara ajaib. Tapi kalau boleh tak payahlah. Buat apa lantik dia? Adakah lantik dia nanti majoriti? Perikatan Nasional akan meningkat, sokongan akar umbi UMNO kepada Perikatan Nasional akan meningkat, sokongan orang-orang Melayu kepada UMNO akan meningkat. Tak ada lah. Jadi berbalah berapa? Kalau lantik juga, carilah yang popular di kalangan akar umbi UMNO, yang disukai oleh akar umbi UMNO dan disukai oleh orang-orang Melayu. Barulah dia akan dapat kekuatan baru. Bukan lantik dia nanti bukan bertambah kuat, nanti bertambah lemah. Tidak. Kita ada Dr. Zaid Amidi, kita ada Tuan Mat Hassan, kita ada Ismail Sabri. Dia tak payahlah, jauh-jauh lah. Masa susah menyorok sopa tikui, baling batu, sembunyi tangan. Masa ada kuasa balik, dialah sopa hero yang paling hebat. Tak adalah orang ini, orang yang pengecut, orang yang hatinya kecil. Tapi nak jadi pemimpin, masa kita susah, dia tak berani nak bertanding. Dia menghilangkan diri, menyorok entah ke mana, baling batu, sembunyi tangan. Bila kita kembali berkuasa, dialah yang paling ke depan, dia yang paling hebat, dan orang-orang dia biasalah. Orang dia biasalah. Siapa pun tak apalah. Susah peduli sangat tuan. Nak kata macam mana kadang-kadang kalau kita cakap benda betul pun, orang atas ni bukan peduli. Orang atas ni kalau bercakap semua demi rakyat, tapi sebenarnya demi kepentingan diri mereka saja. Saya tahulah, saya 22 bulan tu 9 kali juga kena tahan. Rumah kena sabu 2 kali juga, tanggung sendiri je. Biasa tuan-tuan. Keluar masuk balai sendiri je. Tak ada orang peduli kita pun. Itulah perjuangan. Inilah perjuangan. Dia berbeza sikit dengan parti DAP tu. Kalau pimpin dia kata tangkap penuh, orang-orang kena tangkap penuh, kita tak ada. Ini kita orang bawah kena tahu level kita. Kena tahu. Okey tuan-tuan. Jangan mengata orang lain. Sulaiman Said tak apalah saya kata dulu pun, sebab masa susah dulu pun saya duk kata dekat Pakatan Harapan. 22 bulan dulu masa jadi pembangkang, saya setiap hari dia buat live. Yang buat report kat saya pun
Bukan kecil-kecil anak juga. Kan? Menteri Agama, Mujahid Rawa, Menteri Asas Tani, apa tu, apa nama, Timbalan Presiden PAN tu, kan? Timbalan Menteri Kerja Raya. Hak tu yang besar-besar. Banyak lagi yang buat report dia, kan? Apa lagi, apa JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, berreport kepada saya juga, pengarah dia tu, kan? Pasal saya lawan isu itulah, isu my card dan sebagainya masa itulah, kan? Lagi apa lagi, macam-macam lah. Masa Aisyah orang pekat balik, saya tak balik, duduk di IPD tu, duduk di IPD, kan? Tak berhenti-berhentilah, kan? Sopa orang gila jugalah saya masa tu. Jadi hari ni kalau saya bersuara, adakah tak boleh? Oh, jadi saya ni, orang-orang Isyamuddin ni, kan? Orang Azmin, saya ni kalau kena bersuara masa kita hilang kuasa saya lah. Masa kita dipijak, agama kita dihina, kan? Bangsa kita ditindas, tanah air kita nak dicabuli. Orang macam saja kena bersuara masa tu je lah. Masa hari ni tak boleh bersuara lah. Kalau bersuara hari ni bermakna nak pecah belahkan orang Melayu lah. Oh, cerdik sungguh mereka. Cerdik sungguh, kan? Ni saya mengungkit bukan kerana saya tak ikhlas, tapi saya kena cerita benda yang betul, kan? Supaya orang-orang seperti saya ini, kawan-kawan saya yang lain tidak ditindas, kan? Tengok Luqman Adam, masa susah dia lawan tak? Lawan siapa orang gila, tuan-tuan. Dia tak kira kereta api ke, kereta kebal ke, kapal selam ke, dia tak peduli. Yang penting demi agama bangsa tanah air. Tapi kerana mereka ni, geng-geng Pok Isyamuddin ni, lapak kuasa, dia Luqman tak mau berpakat elok dengan mereka, Luqman dibuang. Tidak. Tapi Luqman berhenti berjuang tak? Dia terus berjuang. Tak apa, terus berjuang lah. Sebab masa susah dulu pun, dia memang macam tu. Betul tak? Ni orang kata kat dia, orang kata kat saya lah. Orang duk kata kat Isyam Jalil lah. Duk kata kat bosku lah, yang kita ni nak pecah belahkan penyatuan Melayu. Saya tanya hari ni, yang mecahkan penyatuan Melayu tu parti mana? Parti Bersatu tu, pengkhianat, sanggup bersekongkol dengan Anwar dan DAP masa tu. Orang Melayu berpecah kerana apa? Tu, kerana Parti Bersatu tu. Masa kita kalah, mana Parti Bersatu? Duduk celah pungkong DAP. Ni, orang macam kita duduk lawan ni. Hari ni, bila dah ada kuasa sikit, orang macam Luqman ni nak pecah belahkan orang Melayu. Orang macam bosku ni nak pecah belahkan orang Melayu. Orang macam saya dan tuan-tuan nak pecah belahkan orang Melayu. Di mananya titik-titik kebenarannya? Masa kita berpecah, kita lawan untuk menyatukan bangsa ini. Hari ini bila kita ada kuasa, bila kita bercakap soal keadilan dan kebenaran, kita dituduh batu api dan nak mecah belahkan bangsa ini. Adakah Muhyiddin tu bapa penyatuan Melayu? Dialah bapa pecah Melayu. Adakah Isyamuddin memperjuangkan orang Melayu? Mana dia ada masa itu? Baling batu sembunyi tangan. Melompat habis wakil-wakil rakyat kita. Orang betulkan balik. Betulkan semua kerosakan yang dia buat. Dan dia diangkat sebagai menteri sebab apa? Sebab pengkhianatannya dia buat. Okey tuan, apa soalan tuan? Tapi orang dia berkata ini strategi. Strategi apa? Strategi apa? Kalau tak ada gerakan-gerakan rakyat di bawah, gerakan-gerakan dibuat bosku Luqman Adam, Syam Jalil semua ini, strategi dia pun tak jadi, tuan-tuan. Okey, tuan, ada persoalan lagi, tuan-tuan. Saya dah kata saya tak bercakap soal jawatan untuk diri saya, tuan mentor ya. Saya cakap kenapa tak bagi saya bersuara hari ini? Kenapa nak tuduh saya nak pecah belahkan orang Melayu? Masa orang Melayu berpecah belah dulu, mana Muhyiddin? Mana Azmin? Mana Isyamuddin? Itu ya yang saya komplain.
Ya, ya betul. Ada persoalan lagi tuan-tuan. Alah, orang dia nak kritik ke, nak marah ke dia punya pasal lah. Saya memang macam ni dah dari dulu. Tidak, saya bukan duk makan rasuah, saya bukan duk curi duit. Saya bukan duk ada harta berbilion-bilion, saya tak bimbang apa-apa lah. Tidak. Saya bukan duk buat menghasut. So rakyat bangkit buat benda-benda yang tak betul, tak ada langsung saya tak buat benda-benda tu semua. Tidak. Kita nak bimbang apa? Kita jujur dalam hal ini. Okey tuan-tuan. Ada persoalan tuan-tuan. Alicia Ahmad, Isyamuddin masa di SN susah mana bersuara. Datul Oman juga yang ada. Isyamuddin tu saya kata tak boleh pakai orang ni. Kita orang Melayu dah kenal dah dia ni macam mana. Kan kita nak percaya cakap pemimpin macam Isyamuddin ni. Masa susah, rakyat kena ke depan lawan. Masa ada kuasa balik sikit, dia pula nak pimpin kita, dia suruh dengar kata dia. Orang ini masa berkuasa cakap besar. Orang dari dulu orang panggil dia Menteri Amaran. Bagi amaran saja. Amaran saja. Cuma dia tu biasalah anak bangsawan, orang kaya. Orang kaya kebal lah. Nak UMNO ni kalau you banyak duit, you kebal lah. Kalau orang-orang macam kita ni, dia pun tak pandang pun. Tapi tak apalah. Yang penting kita tetap pertahankan parti keramat kita. Sebab parti UMNO tak bersalah. Tak bersalah langsung. Okey tak ada? Siapa yang reject Muhyiddin DAP kena buang lah. Pasal Muhyiddin tu dia masa dalam UMNO dia khianat. Dia nak jadi Perdana Menteri. Dia jatuhkan Perdana Menteri yang bagus. Jadi dia kena buang lah. Betul. Dia kena buang sebab apa? Dia khianat. Bila buang baru orang nampak perangai dia. Dia kata nak selamatkan negara, janji bukan UMNO, sokong DAP pun tak apa, sokong PKR pun tak apa. Puak-puak PKR nak Anwar dibebaskan, dia kata tak apa, boleh. Janji kita berkuasa, kita bebaskan Anwar. Free Anwar. Ni cerita dia yang betul. Betul tak? Cerita yang betul. Dan ni kalau kita kalau masalah perpecahan orang Melayu yang berlaku hari ini, kita kata yang salahlah Muhyiddin bersatu, ada titik-titik kebenaran yang banyak. Dulu masa dia tak jadi Perdana Menteri, dia rasa Najib ni tok. Najib tak buat apa-apa. Dia kata dulu. Hari ni bila dia jadi Menteri, dia buat apa? Apa benda pun dia tak buat, tuan-tuan. Apa benda pun tak buat, tuan-tuan. Nak cari duit pun tak kerti, tuan-tuan. Tak kerti. Dengar ke Muhyiddin tarik pelaburan dari Amerika? Muhyiddin tarik pelaburan daripada China. Muhyiddin tarik pelaburan dari Jepun. Tak kerti. Bila tak kerti ni, dia harap pula kepada Azmin. Azmin ni, masalah air kat Selangor pun tak selesai, tuan-tuan. Menteri apa? Masalah air rakyat Selangor tak selesai, tuan-tuan. 2 penggal. Jadi, MB Selangor. Tak selesai masalah air. Jadi, bila pengganti dia, pengganti kena tanggung lah. Sebab apa? Yang gagalnya tu Azmin Ali. Tapi yang kena tanggung tu, menteri besar yang ada hari ni, tuan-tuan. Cuci mangkuk. Betul tak? Betul lantik pula. Apa lagi? Menteri pendidikan pun tak ada pengalaman. Kelang kelibut sistem pendidikan kita. Lagi apa lagi? Nasib baiklah duit yang Najib tinggal itu ada. Dan saya memang sokong Najib. Kalau orang kata Ismi hang ni pentapsuk Najib, habis yang duk tapsuk kat Muhyiddin nak panggil apa? Mentang-mentang Muhyiddin Menteri, Isyamuddin tu menteri. Jadi sokong depa kira perjuangan. Kalau sokong Najib Razak ni dia anggap pentapsuk. Ambul. Dahsyat betul lah. Kita peduli apa? Puak-puak nak kata. Depa boleh tuduh lah Najib ni curi duit, penyangak, perompak, kolektor kartu. Dia boleh kata apa pun. Yang penting kita setia percaya yang Najib Razak pemimpin yang bersih, pemimpin yang benar-benar membuat perubahan dengan dasar transformasi nasional, yang mana orang-orang miskin, orang-orang macam anak-anak penerai getah, pesawah, nelayan,
dapat merasa sedikit nikmat kekayaan negara kita. Kita dapat duit percuma. Nelayan dapat allowance redo, dan sungai dapat allowance redo. Penerus getah musim terkejuh dapat allowance redo. Anak-anak kita di bangku persekolahan dapat bantuan RM100 seorang. Anak-anak kita di peringkat pengajian tinggi mahasiswa mendapat berbagai-bagai bantuan. Kan? Betul tak? Pembinaan rumah-rumah mampu milik yang bersepah-sepah banyaknya. Sampai Mahathir terpaksa batalkan projek-projek rumah mampu milik yang telah diluluskan oleh Najib. Projek Prima tu banyak dibatalkan. Sebab apa? Pasal Mahathir kata, pasal apa banyak sangat rumah Prima ni? Kenapa banyak sangat projek-projek rumah Prima ni? Dia panggil pula menteri yang bodoh seorang tu, nama Zuraidah, menteri KPKT. Pasal apa banyak sangat projek-projek Prima ni? Najib buat untuk siapa ni? Tak tahu juga, Zuraidah kata. Jadi kita batalkanlah separuh projek-projek Prima ni. Nampak? Pada Najib buat projek-projek Prima tu, bolehkan golongan-golongan B40 ni berpeluang untuk memiliki kediaman sendiri harga betul. Okey tuan. Amirul Sidin Arifin, kroni makin kaya. Penyakit kroni ni, kalau zaman Mahathir banyak kroni lah. Zaman sekarang ni pun saya tak tahulah bagaimana tuan-tuan. Tapi zaman Najib dulu, kalau orang kata kroni ni, bohong sangatlah. Siapa dia? Taikun kaya Cita Am Najib, ada ke? Saya tak ada pun. Kekayaan tu dibahagi dengan sama adil. Saya rasa orang-orang Melayu ni banyak dikaya zaman Najib lah. Jutawan-jutawan segera ni wujud zaman Najib lah. Betul tak? Kita tengok dulu zaman Najib, kau naik Lebuh Raya, tengok signboard kiri kanan jalan tu, Toke Melayu. Kalau zaman Mahathir dulu, tuan naik Lebuh Raya, kiri kanan duk nampak toke Cina India aja. Tak nampak toke Melayu tuan-tuan. Tu cerita dia. Zuraidah saman saya. Saman nak saman saya buat. Apa saya cakap benda betul? Masa Tun Mahathir jadi Menteri, siapa Menteri KPKT? Bukan Zuraidah ke Menteri Perumahan ni? Kelantan Tempatan ni? Bukan dia ke? Kan? Lupakah yang mereka batalkan banyak projek-projek rumah mampu milik jenis prima? Bukan fakta ke yang saya cakap tu? Rumah-rumah mampu milik jenis prima ini untuk golongan mana? Golongan B40. Berapa nilai pendapatan bulanan mereka? RM5,000 ke bawah. RM4,999. Betul? Kenapa Najib buat banyak rumah mampu milik? Untuk memenuhi keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi. Tempat tinggal. Supaya rakyat golongan bawahan ni ada tempat tinggal. Kenapa Najib terpaksa buat banyak rumah mampu milik? Sebab menteri sebelum dia, Pak Loh okey lah. Pak Loh banyak tuduh orang miskin. Menteri yang paling panjang 22 tahun tu, Tun Mahathir tu langsung tak buat rumah untuk orang miskin. Orang B40 orang miskin tak buat langsung. Tak ada. Mana ada rumah-rumah mampu milik? Tak ada. Perangai Tun Mahathir supaya dia happy di Pulau Pinang. Nak tambah Pulau Jadian, bukan nak buat rumah mampu milik, tapi nak buat kondo, nak buat hotel, nak buat apartmen mewah. Tidak. Okey tuan-tuan. Curi je. Tuduhlah curi apa pun. Tapi orang Melayu tahulah, hari ni pun kerajaan berdiri hari ni pun sebab PM ke-6 yang mereka duk tuduh curi duit tu lah. Hari ni Muhyiddin duk belanja mewah kepada rakyat dan negara pun. Duit yang PM ke-6 ni lah simpan. Aset-aset negara yang banyak hari ni pun PM ke-6 ni yang usahakan. Peluang-peluang pekerjaan yang masih berbaki hari ni pun PM ke-6 ni lah yang perjuangkan dulu. Pelaburan-pelaburan yang ada hari ni pun semua warisan-warisan dari PM yang ke-6 ni lah, Najib Razak ni.
Tapi kesian kat dia. Kan, dia nak suruh kerajaan sambung moratorium pun, kerajaan buat donor je. Sedangkan sistem perbankan kita ni hebat zaman bila? Zaman dia. Sistem perbankan negara kita dia hebat zaman bila? Zaman dia Menteri Kewangan lah. Dia susun balik. Sebab tu itu cerita dia. Kan, KWSP. Kan, boleh untung sebab apa? Zaman dia lah sampai kita boleh nak melabur ke infrastruktur awam di Amerika. Tapi kan, puak-puak bersatu hina. Oh, Malaysia nak melabur di Amerika. Pandang hina kepada negara sendiri. Pandang hina kepada kemampuan negara sendiri. Sedangkan kita ada kemampuan. Betul tak? Macam-macam lah. Dulu dia orang bersatu duk hina projek Battersea kat UK tu. Kan? Projek pembangunan yang terbesar di UK. Kan? Tapi masa Pakatan Berkuasa, Mahathir pergi puji-puji, terkejut tak sangka yang Battersea ni semuanya syarikat dari Malaysia. Siapa dia buat ni? Oh, dia lupa. Tak mau cerita tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan soalan? Najib bapa segala bangsawan, dia benci orang miskin. Kalau dia benci orang miskin, Mahathir tak buang dia lah, Muhyiddin tak buang dia lah, Muhyiddin tak fitnah dia lah. Kan? Mahathir ni tuan-tuan, dia tak suka orang miskin. Yang duk suruh kita ikat perut siapa dia? Puak-puak bersatu pun dululah. Rakyat kena ikat perut. Yang duk batalkan bantuan sayur rakyat siapa dia? Puak-puak bersatu ni duk batal dulu. Kan? Cuba Najib tu, dia tak mau tolong rakyat miskin. Oh, dia berjulang lah. Dia berpertahankan lah. Ni dunia memang macam tuan-tuan lah. Okey, tuan ada soalan tuan? Ya, tapi kalau kerajaan bagus macam dulu lagi best, kita pulun gaji pun 2-3 ribu naik. Iyalah dulu cari makan senang tuan. Kan? Cari makan juga senang tuan-tuan. Sampai masa zaman dia dulu ni, kan, negara kita ni penuh warga asing. Orang kata pula Bangla nak undi barisan nasional. Kenapa warga asing masa zaman dia banyak main datang negara kita? Sebab negara kita sedang membangun. Takkan kita rakyat Malaysia nak kerja pusat pembinaan? Takkan tuan-tuan larat nak bancur simen? Tuan pandai ikat besi ke? Tuan pandai main kayu ke? Nak panjat tinggi-tinggi main kayu? Tuan boleh naik staging tinggi-tinggi ke? Kita mana nak boleh buat kerja tu? Betul tak? Jadi kenalah orang Indonesia ikat kayu, orang Bangla ikat besi, orang Bangla bancur simen. Betul tak? Masa tu negara tengah membangun. Dan rakyat kita kerja hak elok-elok lah. Hak sedap-sedap, betul tak? Tapi biasalah. Kena fitnah juga. Kan? Kena fitnah juga. Okey tuan-tuan. Cash is king lah, bagus. Kan? Takkan nak minta kerajaan bagi tilam kepada kita. Bahawa rumah kita tak ada tilam. Kerajaan mana tahu apa yang kita perlukan. Duit berim tu untuk memenuhi fisiologi keperluan kita. Takkan kerajaan tahu rumah Asmi tak ada tilam, kena hantar tilam. Rumah Haji Rahman, anak dia tak ada kasut sekolah, kena hantar kasut sekolah. Rumah Kak Nurlana, anak dia tak ada laptop, kena hantar laptop ke rumah. Mana kerajaan nak tahu? Tidak. Kerajaan bagi duit lah. Kita dapat duit, pandai-pandai kita lah. Kalau rasa nak beli laptop untuk anak, belilah laptop untuk anak. Kan? Kalau dulu pun dapat laptop free juga, laptop satu Malaysia. Tidak dapat kalau laptop free tu tak? Kalau nak beli tilam, belilah tilam. Kalau nak beli beras, belilah beras. Kalau duit tu kita nak sedekah kepada masjid surau, kita sedekah lah, tak apa. Hak kita. Kan? Betul tak? Tapi biasalah. Bila bagi cash money, orang tuduh nak beli undi. Hari ni Muhyiddin tak bagi cash money kat kita. Bagi juga kan bantuan prihatin. Kenapa Bersatu tak kata Muhyiddin nak beli undi rakyat? Kenapa mereka tak kata macam tu? Tu saya kata. Kalau kat Najib ni, semua tak betul. Macam baru-baru ni lah, dia cuma cadang dalam mesyuarat.
Kalau Muhyiddin tu teruk, apa kata kita kerjasama dengan Anwar tanpa DAP? Orang bakat balun dia. Masa Anwar Musa cadang nak bersama dengan DAP, tak apa pula. Masa Anwar Musa kata Anwar Ibrahim yang boleh selamatkan negara kita, tak apa pula. Masa KJ kata Anwar Ibrahim kalau jadi Prime Minister, ini Prime Minister yang terbaik milik rakyat multiracial ni, tak apa pula. Tapi kalau kena kepada dia, bagi cadangan dalam mesyuarat pun riuh. Padahal cadangan tu perkara yang dibincangkan saja. Yang penting keputusan tu. Jadi hari ni ramai tak suka bersatu. Ramai yang nampak bersatu duk pijak kepada UMNO. Jadi bila Najib bertindak di luar kota, orang kata macam-macam kepada dia. Tu saya kata, pusing, duk titik yang sama. Okey, tuan-tuan, apa soalan kita, tuan-tuan? Ya, tuan-tuan sokong je lah bosku, tuan-tuan. Orang kata, saya kata tadi lah, orang akan kata segentir pihak dia, akan kata kita taksub. Macam Tuan Faisal lah. Dia kata kita ni taksub. Habis yang dia duk sokong Muhyiddin tu nak panggil apa? Dedak. Minta maaf lah. Mereka boleh cakap lebat lah. Perut dah kenyang. Dapat jawatan besar, gaji besar. Kan? Sedap lah cakap. Betul. Sebab untung kat mereka. Itu saya kata. Orang macam ni banyak, tuan-tuan. Bukan banyak. Orang macam ni banyak. Okay, tuan-tuan. Tak apa, tuan-tuan. Apa ni Panji Hitam? Ismi tengok sama anak hang duk usung balon dekat Manjung. Anak saya duk di rumah lah. Betul tak? Kan kakak lah tuan sampai anak saya umur 12 tahun pun tuan nak pergi tanah. Anak saya umur 12 tahun baru. Tuan nak pergi tanah. Aduh, dahsyat betul lah. Ya, Raziman Omar, PBBM bersama PKR dan DAP semasa dalam PH tak ada pun orang nak kata apa. Tu saya kata, Muhyiddin, mereka tak ada pantang larang. Kan? Mereka tak ada pantang larang. UMNO tak boleh, Najib tak boleh ada pantang larang. Macam apa MP Kuala Kangsar apa tu, menjerit sakan, tak boleh. Saya kata, orang ini masa UMNO kalah dulu dia pergi mana? Dia pergi mana? Duduk diam je. Tak berani nak bersuara langsung. Harap orang bawah macam kita lah bersuara. Kan? Tak apa, kita bersuara dulu kerana kita sayangkan agama bangsa tanah air. Tidak. Tapi bila tak mahu cakap, tak mahu nak condemn macam. Ya, Razi Perfume nilai Najib otak cerdik tu pasal orang balun. Betul? Kita rakyat teruslah sokong Najib. No problem lah. Dia sokong ikhlas aja. Yang sokong ikhlas pasal kita niat kita dalam perjuangan ni ikhlas aja. Kita sokong dia atas nama keadilan dan kebenaran. Itu je. Biarlah orang kata kita taksub ke apa. Tak apa. Sebab kita taksub kepada orang yang tak ada kuasa. Kita taksub kepada orang yang tidak ada apa-apa. Kita taksub kepada orang yang dah dianggap tidak berpeluang lagi dalam politik. Maksud kita taksub tak ada kepentingan apa-apa pada diri kita. Orang dah jatuh, tuan-tuan. Kita sokong sebab apa? Sebab masa dia berkuasa dulu, dia ingat kepada orang miskin. Dia tak buat nanya kepada orang miskin. Dia bagi macam-macam kepada orang miskin. Sebab tu kita tolong kepada dia balik. Walaupun orang kata dia jatuh dah. Hari ni orang duk kata saya taksub, tak apa. Biarlah, saya taksub kepada orang ni dah jatuh. Dia orang tu taksub kepada Muhyiddin sebab Muhyiddin menang beri. Betul.
Macam Anwar Musa tu, taksub dekat Muhyiddin sebab apa? Muhyiddin menang menteri. Kan? Kalau Muhyiddin letak jawatan, dia pun hilang jawatan sebenarnya. Tuan Faisal duk taksub dekat Muhyiddin sebab apa? Muhyiddin menang menteri. Bos dia menteri. Tuan Faisal hantam bosku sebab apa? Bosku ni orang dah jatuh. Orang dah jatuh ni tuan-tuan. Biasalah. Yang sokong bosku tuan-tuan, rakyat-rakyat biasa je hari ni. Dan ahli-ahli UMNO dengan rakyat biasa yang sokong dia hari ni. Pasal kita apa? Pasal kita tahu dia di pihak yang betul. Orang yang duk hantam dia tu sebenarnya orang yang tak betul. Sebab apa? Kalau sokong bosku, tak adalah peluang dalam UMNO. Tak adalah peluang dalam kerajaan. Takkan sokong bosku nak dapat jawatan besar dalam kerajaan. Betul tak? Tak ada lah. Betul tak? Okey tuan dah. Dah berhenti dulu lah. Ni apa soalan ni? Orang bijak apa ni? Ya, Azni Daud betul. Bosku pakar ekonomi Asia Timur. Menteri Kewangan yang terbaik di Asia. Macam Teguh Razali dululah. Teguh Razali tu seorang ahli ekonomi, mantan Menteri Kewangan, mantan Menteri Perdagangan, mantan Chairman World Bank, mantan Chairman IMF. Tapi apa nasib dia? Dijatuhkan oleh Mahathir. Mahathir buat macam-macam kat dia apa? Pasal kebolehan yang dia ada dulu ni lebih kurang kebolehan yang ada kepada bosku. Cuma Tengku Razali tak sempat nak terjemahkan. Disekat oleh Mahathir bin Mohamad. Tapi bosku sempat menterjemahkan. Dan apa yang ada pada kita hari ni lah sisa-sisa warisan yang tinggalkan bosku kepada negara kita. Dulu tak mahu cakap panjang tuan. Sedih lah pula. Okey tuan, ada soalan lagi? Ya, Hamid Wahab, orang betul macam DSN relax saja, yang kuat menipu, sibuk cerai lah. Betul lah. Tuan kena tahu, puak-puak ni memang kalau boleh tu dia pun buat, tak mau bagi Najib ni naik balik. Itu je, tuan kena faham tu lah. Kau orang nak habiskan dia. Tapi yang peliknya rakyat nak dia. Rakyat nak dia. Teman-teman orang Melayu memang suka kepada dia. Gelombang dia bawa tu hebat. Dan gelombang tu takkan mati. Dia akan sehidup kena adanya orang-orang macam kita yang sesa menghidupkan gelombang-gelombang yang dibawa, yang dicetuskan oleh dia. InsyaAllah, insyaAllah. Dan okey tuan, ada soalan lagi tuan? Dah berhenti dah ni. Yusuf Karim, kita tunggu saja kerajaan Tan Sri Yassin tumbang. Ya Tuan Yusuf Karim, tuan. Selagi orang yang betul tidak diangkat sebagai Perdana Menteri, selagi itu negara kita takkan stabil. Itu saya beritahu. Selagi orang yang betul tidak diangkat sebagai Perdana Menteri, selagi itulah kemelut politik kita tidak akan berakhir. Percayalah apa yang saya cakap malam ni. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala sangat hebat, tuan-tuan. Sangat hebat. Tun Mahathir, dia kata dia nak selamatkan negara, tuan tengok. Hancur. Naik Muhyiddin, tengok. Macam ni, tuan-tuan. Macam ni. Okey, tuan-tuan. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sokong bosku, terus sokong Lokman Adam. Dan tuan sokong Lokman Adam pun, Lokman Adam orang dah bunuh dah masa depan politik dia, betul. Tapi kenapa saya sokong? Sebab saya tahu dia orang yang dianiaya. Dia orang yang dianiaya ni wajib kita sokong. Dan okey tuan, terima kasih.